Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan yang ke-14 terdiri daripada 4 orang iaitu saya, Azra Azmina, rakan saya Izian Izati, seterusnya Aziah dan Sania. Okey, tajuk artikel kami adalah pengurusan pentaksiran bilik darjah mata pelajaran Bahasa Arab berasaskan keperluan pembelajaran murid. Baiklah, kita tengok apakah idea utama yang terkandung di dalam artikel ini. Okay, yang pertama, artikel ini berkaitan dengan pengurusan pentadsiran bilik darjah bahasa Arab berasaskan keperluan murid. Jadi, guru bahasa Arab perlu menguasai DSKP iaitu Dokumen Standard Kandungan dan Pentadsiran dengan jelas dan dapat mengolahnya untuk menghasilkan rancangan pengajaran dan pentadsiran yang sesuai untuk kelas yang diajar mengikut kebolehan dan keupayaan kognitif murid. Okay, seterusnya, artikel ini juga memberi pendedahan kepada para guru untuk melakukan proses pentaksiran melalui beberapa langkah iaitu pertama, mempunyai maklumat, data atau bukti-bukti yang membantunya. Yang kedua, membuat pentafsiran. Yang ketiga, membuat pertimbangan. Dan yang keempat, membuat keputusan yang diingini. Seterusnya, yang ketiga, guru perlu mempunyai maklumat tentang pengetahuan sedia ada murid dan latar belakang mereka. Seterusnya, berupaya mentafsir maklumat tersebut dan menyesuaikannya dengan standard kandungan, standard pembelajaran dan standard prestasi dalam DSKP sebelum membuat keputusan iaitu membina rancangan pengajaran dan pentaksiran berasaskan keperluan murid bagi kelas yang diajar. Dan secara praktikalnya, pengurusan pentaksiran bilik darjah perlu dilaksanakan seawal fasa perancangan, pelaksanaan, perekodan dan akhirnya membuat pelaporan. Selain itu, pengetahuan guru tentang kebolehan dan keperluan murid penting agar pentaksiran bilik darjah dapat dirancang secara realistik untuk semua murid di dalam kelas diajar dan dapat dilaksanakan dengan efektif. Soalan saya, adakah anda bersetuju ataupun tidak bersetuju dengan segala intipati di dalam hujahan artikel ini? Bagi saya, secara personal, secara sendiri, saya bersetuju. Kenapa saya bersetuju? Saya bersetuju kerana pentaksiran dalam pembelajaran bahasa Arab di sekolah rendah di mana keupayaan kognitif murid dapat dilihat menerusi kemahiran mendengar, bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Seterusnya, saya bersetuju kerana di dalam situasi ini, guru dapat membuat penilaian tahap pencapaian murid dengan kebolehan dan keupayaan murid memberi tindak balas kepada guru. Sebagaimana yang kami telah pelajari dalam psikologi pendidikan, menurut teori Watson, di dalam teori tingkah laku pelajar dan kefahaman pelajar terhadap pelajaran dapat dinilai dengan tingkah laku pelajar. Jika pelajar menunjukkan tindak balas yang baik melalui pertuturan, soal jawab serta kemampuan untuk menjawab soalan yang diberikan oleh guru, itu menunjukkan pelajar faham tentang pelajaran mereka. Seterusnya, kami melihat menerusi artikel ini dan sebagaimana yang kita maklum, subjek bahasa Arab adalah subjek yang sangat susah. Walau bagaimanapun, tidak mustahil untuk pelajar dapat menguasainya atas bimbingan dan penggunaan cara yang tepat dan kreatif dalam sesi pengajaran oleh guru. Dapatan kajian. Guru bahasa Arab menguasai dokumen standard kandungan dan pentaksiran DSKP dengan jelas dan dapat mengolahnya untuk menghasilkan rancangan pengajaran dan pentaksiran yang sesuai RPH untuk kelas yang diajar mengikut kebolehan dan keupayaan kognitif murid. Seterusnya, pengurusan bilik darjah mata pelajaran bahasa Arab ini berasaskan keperluan pembelajaran murid dan ianya adalah selari dengan proses pentaksiran sehari iaitu memerlukan guru melalui proses pentaksiran
berdasarkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, mempunyai maklumat, data atau bukti-bukti yang membantunya. Yang kedua, membuat penafsiran. Yang ketiga, membuat pertimbangan. Yang keempat, membuat keputusan yang diingini. Guru selaku pendidik yang efektif perlu membuat keputusan yang tepat dalam mengoptimumkan potensi murid. Jadi akhir sekali, saya ingin membuat rumusan iaitu pentaksiran dalam pelajaran bahasa Arab di sekolah rendah. Apabila kita ingin mengetahui keupayaan kognitif murid, kita dapat melihat daripada kemahiran mendengar, bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Dengan ini saya bersetuju dengan artikel yang dinyatakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Sania akan membincangkan berkenaan penilaian tentang organisasi dan penyampaian idea dalam artikel ini. Sama ada ia mudah difahami, lancar dan konsisten. Secara keseluruhannya, artikel ini adalah satu pembacaan ilmiah yang dapat memberikan pendedahan yang berguna kepada pembaca terutamanya dari aspek pengurusan bilik darjah mata pelajaran bahasa Arab. Organisasi dan penyampaian idea di dalam artikel ini disusun dengan baik supaya mudah difahami oleh pembaca. Kajian ini telah dijalankan dengan penyertaan daripada 3 orang peserta kajian atau PK yang bertauliah dan berpengalaman dalam bidang pengajaran bahasa Arab. Dapatan kajian melalui hasil temu bual PK telah diolah dengan sempurna supaya idea dapat dipersembahkan dengan lancar. Selain itu, data yang berbentuk jadual dan rajah juga dilihat teratur dan mudah untuk difahami. Dapatan kajian juga konsisten dengan tujuan kajian iaitu untuk meneroka pengurusan pentaksiran bilik darjah bahasa Arab berasaskan keperluan pembelajaran murid. Setiap PK telah mengaplikasikan langkah-langkah yang bersesuaian dengan keperluan pelajar masing-masing. Pemilihan PK yang berbeza dari aspek pengalaman dan kemahiran dalam pengajaran menghasilkan idea dan dapatan kajian yang luas dan menarik. Salah seorang PK adalah pendidik di sebuah sekolah transformasi pendidikan 2025 iaitu TS25 yang mana ia selari dengan usaha Kementerian Pendidikan Malaysia KPM untuk mengaplikasikan amalan terbaik dalam pelaksanaan pengurusan dan kepimpinan serta pedagogi dalam pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, PK yang dipilih turut mempunyai kemahiran yang baik dalam mengaplikasikan pembelajaran abad ke-21. Namun begitu, penulisan artikel ini tidak diperiksa dengan teliti menyebabkan terdapat kesalahan menaip dan ejaan. Selain itu, terdapat rujukan yang tidak terkini seperti rujukan daripada penerbitan buku pada tahun 1989. Secara kesimpulannya, artikel ini memberikan idea yang bernas dan selari dengan hasrat KPM untuk melaksanakan pengurusan pentafsiran bilik darjah yang berkesan. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Nur Izzat Izzati. InsyaAllah saya akan mengkritik sedikit artikel ini iaitu cadangan yang boleh ditambah baik bagi mengembangkan idea di dalam artikel ini. Okey, di dalam video ini saya ada menyediakan 3 cadangan. Baiklah, cadangan pertama ialah penulis boleh membuat analisis tentang masalah yang dihadapi pelajar dan cara yang berkesan untuk menanganinya. Dalam artikel ini penulis dah menyatakan bahawa apabila kita nak buat pentaksiran itu, seorang guru itu perlulah mengikut perkembangan kognitif pelajar sebelum membuat pentaksiran. Maka bahasa Arab ni seperti bahasa-bahasa yang lain juga yang memerlukan kepada 4 kemahiran utama iaitu kemahiran mendengar, menulis, membaca dan bertutur. Jadi mungkin penulis boleh menambah sedikit permasalahan yang berlaku dalam kalangan pelajar dan juga cara untuk mengatasinya. Dengan ini apabila disebutkan dalam artikel ini, maka kita akan dapat menjayakan pentaksiran itu dengan lebih efektif sebab kita dah tahu masalah utama yang berlaku dalam kalangan pelajar apabila mereka ni nak belajar bahasa Arab.
Seterusnya cadangan yang kedua ialah menyatakan teknologi yang dilibatkan dalam pembelajaran bahasa Arab. Menginjak abad ke-21 ni, kita dah tahu bahawa teknologi pedagogi kandungan pengetahuan ataupun kita panggil sebagai TPACK pastinya perlu dikuasai oleh guru. Jadi mungkin di dalam artikel ini boleh juga penulis nyatakan serba sedikit tentang teknologi ataupun aplikasi dan juga permainan. Maksudnya kita ada game based learning kan, yang boleh digunakan pakai bagi guru dalam membuat pentaksiran. Mungkin boleh juga dijelaskan sedikit. Baiklah, untuk cadangan yang ketiga adalah penulis juga boleh mengakhiri artikel ini dengan menyatakan sedikit lampiran ataupun gambar untuk menunjukkan contoh instrumen dan evidence yang boleh digunakan pakai oleh guru dalam penyediaan PBD Bahasa Arab. Di samping benda ini boleh menaikkan minat pembaca untuk membaca artikel ini. Sekian itu sahaja kritikan daripada saya. InsyaAllah itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum.